Tunggu kejap ya. Tadi doktor kata dia solat. Beres. Okay. Kak Aisyah dah balik ke? Ke dekat tepi kolam lagi? Mana dia dah balik rumah dah. Balik rumah. Tinggal dekat tepi kolam lagi. Aduh, mesti dah ready ni Zul, Rusdan semua. Seminggu dah ready. Ya Allah. Tak tahulah, buat je lah. Power seminggu dah ready. Kan? Tak sabar-sabar nak bentang tu. Pembentang pertama mungkin? Kita bagi orang-orang cemerlang lah. Kak Aisyah, Kak buat pengenalan style macam Dr. Azri aja ke ataupun macam mana ni? Mazhab mana ni? Tak tahu nak cakap mazhab mana. Tapi yang umum kepada khusus tu lah. Tak tahulah, nanti kita dengar Dr. Salan. Itulah. Kan? Masalahnya kita dengar banyak mazhab ni. Tak apa. Kita bentang je dulu. Maliki, Hanafi semua campur ni. Saya kawan-kawan lain tak boleh masuk lah. Dia kena dekat aktiviti tadi tu kan, join. Cuba katanya kita nak dapatkan kopi link ni, MS Team ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nampak sikit. Tadi dah habis dah. Dah baca semua kan. Tu tinggal pula solat. Kan? Okey. Okey, dah ready dah? Tak semua ada ni doktor. Ada 2 orang keluar ni doktor. Dari set doktor. Ramai tak ada lagi ni. Klik activity, lepas tu join. Bagi siapa yang tak join ni? Nadira tak dapat join doktor. Ya ke? Dia ada meeting malam ni kat sekolah. Apa malam-malam pula? Malam belajar lah. Tak tahulah sekolahnya. Saya nak lagi siapa dulu? Baru 6 orang ya. Afika Maisarah ni kumpulan juga. Apa lagi ni? Bawah lah, tengok bawah. Di meeting. Nurzi, Nur Aisyah, Nadiba, Zulkarnain, Muhammad Rasdan, Fanny. Itu je. Baru 8. Jangan cakap ada yang tak boleh Patutnya masuk tu. Siapa yang tak boleh masuk? Adrina boleh masuk doktor? Nur Syam. Adrina dengan Syam. Telefon. Macam mana nak copy link ni? Nak copy link, tengok dekat Teams, lepas tu tengok general. Di mana tak ada ni? Action mana ada? Ada jumpa? Zulkarnain ada? Tu lah tak jumpa. Tengok dekat Teams kat tepi tu. Okay, general. And then get link to channel.
Lepas tu get link channel tu. Alright, saya copy ni. Ada? Siapa ni? Hello? Ya, ni siapa? Adrina ke? Dia dah invite seorang tadi. Nur Adrina. Ya, saya, doktor. Dengar? Dengar. Okey. Tapi slow. Slow? Saya mungkin saya punya phone kot. Dah kuat dah? Okey. Ah. Okey. Okey, lagi siapa yang tak masuk lagi? Orangnya sikit kan, 8-10 orang. Jadi 10 semua orang. ingat. Semua ingat nanti. Doktor, latest Ya. berapa orang semua doktor? Ha? Bawah doktor. Yang latest berapa orang doktor? 10. Yang bawah doktor Salan. 10. Hari tu 10. ada seorang yang apa nama? Keluar. Bukan keluar. Hari tu kan 9 kan? 9, lepas tu ada seorang lagi masuk. Pendidikan Islam. Saya yang masuk. Siapa? Adrina. Dia masuk dah. Dah. Macam mana kau masuk? Saya tengok kosong, saya masuk lah doktor. Tapi ada 3 keluar doktor kan? Ha? 3 keluar kan? Keluar maksudnya? Afida, Kamisa. dengan ada seorang lagi tadi. Nama apa tadi lupa. Kenapa dia? Seorang. Dia drop itu doktor. Patutnya masuk balik. Afika Maisara ke yang? Afika baru keluar. Mungkin diorang tak ada data lagi kot doktor. Afika Maisara ni? Tak, yang Kamisa dengan siapa? Abby. Okay. Kalau dia tak ada data masa time ni kita ambil collect data awal-awal ni okey je. Tapi dia keluar fakulti tadi doktor, fakulti suruh daftar juga. Jadi dia daftar kumpulan lain lah sebab kumpulan ni dah penuh. Oh ya ke? Fakulti suruh ambil juga SEM3, tak boleh ambil SEM4. SEM4 tu takut Nak submit thesis. Dan tiba-tiba tak dapat submit thesis. kalau tak habis subjek tak boleh submit thesis. Jadi sekarang ni ada 8 ni? Ada 7? Baru 7. Ni Yang Nur tak ada Syam masuk lagi ni. Nur Syam. Nur Syam dah masuk tadi. Saya dah accept dah. Lambat sampai kot doktor. Ya ke? Ya, saya WhatsApp dia. Nanti kita mula dah. Ni nanti kan Syam ni. tengah type tu dia. Tak dapat masuk ke? Tak dapat masuk. Tak dapat masuk? Dia termasuk kelas Dr. Asma. Kak Syam. Dia kena keluar balik lah. Nadira tak boleh masuk Dia tak dapat datang malam ni. Tapi dia masuk grup ni ke? Dia masuk grup ni. Ni kalau dah siap suruh masuk kata. Kecuali dah siap ni. Okey, macam ni. Okey, kita mulakanlah Nanti lambat-lambat sangat 8.45 kita masa terhad. Okey. Jadi pun aduhai. Nanti hari ni ada siapa yang nak ni? Yang nak apa nama nak bentang? Semua sengih je. Tunjuk je kan doktor. Tak tahu betul ke tidak. Dah buat tapi tak tahu betul ke tak. Okey, tak apa. Kalau kita nak tunjuk pun tak apa. Hari ni saya bagi nota, lepas tu you kena tengok adakah nota itu sesuai dengan you punya apa nama artikel tu. Okey Jadi kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
dan salam sejahtera selamat malam okey, jadi kita hari Khamis malam Jumaat ni kita apa nama ada kelas okey, tak apalah. Okey, saya nak buka nota dulu. Kita ada share link ke nota di apa? Folio, UKM folio. Folio ada rasanya. Penyelaras ada bagi. Jadi tak apalah, nanti kita tengok. Nota yang sama Doktor? Nota sama je. Saya buka dulu. Okey, kejap ya. Sekejap ya. Jangan mula-mula metod ini satu. Okey. Okey, jadi saya akan tunjukkan pertemuan yang pertama ni. Okey, jadi sebagai pengenalan kursus, tempoh hari saya telah pun kita dah bincang apa minggu lepas? Minggu lepas belajar apa? Saya bagi tu je kan? Belum lagi. Belum lagi Doktor. Belajar Doktor bagi tanya Doktor kata ni. Cara-cara kelas dijalankan je. Oh ya ke? Cara jalankan. Performa tak payahlah performa penyelaras dah bagi kan? Dah. Ada dalam Okey UKM dah, folio. okey settle. Jadi kita terus je kepada pengenalan kursus. Okey, nampak ni? Nampak Doktor? Nampak Doktor? Okey, pengenalan kursus. Okey, jadi objektif utama kursus ialah menghasilkan penulisan akademik. Nama pun penulisan akademik 2. Okey, jadi kita nak menghasilkan penulisan akademik. Jadi penulisan akademik ini berbeza dengan penulisan apa? Penulisan tesis tu. Sebab kalau tesis kita ada bab demi bab. Bab 1, bab 2, bab 1 ialah pengenalan, bab 2 adalah literature review, bab 3 adalah metodologi, bab 4 adalah dapatan kajian, bab 5 adalah perbincangan dan juga rumusan. Itu adalah penulisan tesis. Jadi kita nak belajar ni bagaimana kita nak menulis penulisan akademik. Academic writing. Okey. Jadi bahan rujukan utama ni ada 3. Okey. Yang pertama ialah Kotze. Okey. Kotze 2007 ni Guideline on Writing a First Quantitative Academic Article. Jadi kitab kita yang kita gunakan adalah kitab Kotze. Okey. Kitab Kotze. Dan yang kedua adalah Rowan and Rowan, iaitu Qualitative Research Article. Jadi siapa-siapa yang
data dia adalah data kajian kuantitatif, maka kita menggunakan Coxa sebagai guideline. Okey, manakala pelajar-pelajar yang menulis artikel dalam bentuk penyelidikan kualitatif, okey, dia akan menggunakan Rowan and Rowan. Okay, dan yang ketiga, rujukan dia adalah Kertas Projek 1 lah. Kertas Projek 1 ada apa? Ada pengenalan, ada apa nama, literature review, dan juga metodologi. Itu sebagai asas kepada you punya penulisan artikel akademik. Okey. Jadi kalau kita tengok strategi flip classroom ni, strategi flip classroom, boleh nampak ke kalau saya tak besarkan? Boleh nampak doktor. Boleh Doktor, kan? maaf. Ada 2-3 orang dia kata doktor tak approve lagi nak masuk. Tak approve. Cakap dengan Liz, siapa suruh lewat kata? Mana ni? Dah belum? Dah approve kan? Cuba tanya dia. Izwan Izwan dengan Nur Syam, Adrina. Macam Nur Syam ni jadi dah tadi dah. Dah dapat dah? Search member. Tak? Tahu dah dia orang. Kejap. Manage channel. Mention. Mana tak ada pula? Activity. Oh ni Okey dah. Cakap dengan dia cepat masuk dah. Nur Adrina ni ni dah masuk dah kan? Tadi dia kata dia guna handphone, dia nak tukar laptop. Oh, patutlah. Okey, dah terhenti dah. Sampai mana dah? Okey. Jadi strategi flip classroom ni, kalau ikutkan sini, dulu awal-awal dulu kita ada perjumpaan berselang-seli dengan pensyarah dan juga penyelia. Okey, itu kalau kita buat face to face. Okey. Dan untuk semester ni kita buat secara secara online ni, maknanya kita tiap-tiap minggu kita akan ada perjumpaan. Kecuali you all malas, saya pun malas, itu kita kita selang-seli lah. Bukan selang-seli, maknanya kalau kita rasa penat sangat ke, minggu ni, minggu depan kita tak ada kelas, jadi minggu depan lagi ada. Tapi rasanya pengalaman-pengalaman saya tak ada macam tu. Jadi kita nak betul-betul all out punya. Jadi ini perjumpaan kumpulan besar tempoh hari, pengenalan kursus, pembayaran kumpulan dan agihan tugas. Lepas tu minggu ni adalah minggu yang kedua, kita membincangkan tajuk artikel dengan penyelia apa semua ni dah settle lah kan. Aktiviti flip learning, membuat senarai semak. Jadi kita tengok nanti apakah bentuk-bentuk ataupun kriteria penulisan kita. Okey. Sebab apa? Sebab dalam penulisan akademik 2 ni banyak kita menggunakan hands on. Hands on. Jadi kita baca, kita bentangkan, you bacakan you punya tu, dan kita bagi komen, time tu juga kita bagi komen. Jadi kita buat hands on. Jadi aktiviti flip classroom ni, learning dan aktiviti hands on ni berdasarkan kepada bahagian-bahagian dalam artikel. Yang pertama,
kalau kita tengok abstrak, tetapi abstrak ni kita tulis yang paling kemudian. Yang paling last sekali abstrak ni. Jadi kita mula dengan pengenalan, literature review, metodologi, dapatan kajian, perbincangan dan abstrak. Itu kaedah kita nak bagaimana kita punya artikel. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan belajar pengenalan. Okey. Kita teruskan. Okey, jadi ini kalau ikut hands on lah, minggu 5, minggu 7 apa semua ni tak perlulah. Maksudnya kita tiap-tiap minggu kita ada kelas. Okey. Jadi mudah untuk kita nak membuat semakan. Okey. Doktor, yang ni ada rakaman doktor? Rakaman? Entah, macam tengok macam ada rakaman. Ya ke? Ada ni tu. Ada. Dah merah. Tak payah rakam, tak apa dah. You tanya je, tak faham you tanya. Okey. Bukan ramai pun, 10 orang je. Okey. Jadi bahagian-bahagian dalam artikel kuantitatif ni ikut Causer ni, kita besarkan, tengok sini, besarkan sikit ni. Okey. Jadi dalam Causer ni dia nyatakan, buku rujukan ada dalam Causer, nanti saya masukkan, dalam UKM Folio pun ada dah ni apa nama nota-nota ni. Okey. Typical structure on an academic article reporting the finding of the quantitative study. Okay. Kalau ikut kat sini ialah title 8 hingga 15 perkataan. Ini dalam penulisan akademik 1 dah disentuh, betul tak? Dah disentuh dah. 8 hingga 15 patah perkataan. Jangan terlampau panjang, jangan terlampau pendek. Okay, abstract 200 hingga 250 patah perkataan. Ini ikut Causer ni ini ikut Causer. Kalau you betul-betul ikut Causer ni, insya-Allah you punya artikel bagus. Percayalah, ikut je. Apa yang ditulis, apa yang disuruh, ikut je Causer ni. Okey? Keywords 6 hingga 8 patah perkataan. Okey? Introduction 500 hingga 1000 patah perkataan. Okey? Literature review, alternatively dalam itu ada background, conceptual development and conceptual framework. Okay, itu yang kita masukkan dalam literature review. Okay, faham? Tetapi dalam penulisan akademik ni, literature review ni berada di mana-mana ayat sini. Tetapi kita juga letak kat literature review lah, dia punya sub heading dia tu kan. Heading dia adalah literature review kat situ. Dalam dia tu apa kandungan dia adalah background dia, ada conceptual dia, conceptual framework dia. Okey? Method, alternatively methodology. Sama ada you nak gunakan method, method ataupun metodologi. Okey, jadi dalam metodologi tu kalau ikut tengok kat sini ialah 500 hingga 1000 patah perkataan untuk menjelaskan metod sahaja. Yang apa yang dibincangkan mesti ada sampling. Okey, sample population and sample lah kat sini ni sampling ni dalam dia tu ada population, ada sampling and respondent profile. Ini mesti ada. Dalam you punya bab metodologi, mesti you nyatakan what is the target of population and research context. Research context tu maksudnya kat mana you punya research yang you buat. Kat sekolah ke, kat rumah ke, dekat mana. Setting mana you punya research context. Okey, lepas tu sampling. Okey, sampling ni kita ada reka bentuk sampel pula. Persampelan macam mana yang you dapat macam mana dapat data tu. Sampel tu orang yang menjadi sampel you macam mana you pilih. Perlu dinyatakan.
Dan respondent profile lah. Berapa orang, apa dia punya profil dia, pelajar ke, guru ke. Okey, lepas tu dalam method juga ada data collection. Okey, data collection. What is the method of data collection? Perlu juga dinyatakan kat situ. Okey. Okey, measures ni maksudnya merujuk kepada measurement lah. Measurement instrument, okey. Soal selidik ke, protokol interview ke, perlu kita masukkan dalam method. Okey. Dia yang membezakan antara kaedah ataupun cara penulisan tesis dengan cara penulisan artikel, jurnal artikel, dia berbeza. Okey. Tak semua you kena masukkan dalam method ini. Okey. Yang seterusnya ialah result, keputusan kajian ataupun finding lah. Finding ke result ke boleh kita menggunakan. Sama ada you gunakan result, keputusan kajian ataupun dapatan kajian. Boleh, mana-mana boleh. Okey. Ini 1000 hingga 1500 patah perkataan. Kita kena jelaskanlah, kita kena huraikan descriptive statistik. Okey, preliminary analysis. Descriptive statistik ni ialah statistik yang asas dalam bentuk percentage, frequencies, mean, standard deviation. Okey. Yang itu adalah descriptive statistik. Walaupun you punya kajian tu ada kajian inferensi, ada inferential statistik ni, namun descriptive statistik perlu kita masukkan. Jangan misal kata contohnya contohnya dalam kajian tu you nak melihat hubungan antara A dengan B. Hubungan motivasi dengan pencapaian. You jelaskan hubungan motivasi dengan pencapaian je. Tak betul. Tetapi descriptive statistik perlu dinyatakan walaupun dalam soalan kajian tidak ada. Contohnya dalam soalan kajian tu you buat satu je. Adakah terdapat hubungan antara motivasi dengan motivasi dengan komitmen tugas guru contohnya kan. Persoalan dia macam tu satu je. Tetapi descriptive statistik perlu dimasukkan. Apakah tahap motivasi pelajar ataupun guru? Apakah tahap yang kedua tadi tu? Komitmen guru. Okey, itu kena masukkan, itu masukkan descriptive statistik. Okey, nyatakan nilai mean, frequencies, berapa persen, berapa ramai dan sebagainya. Okey. Manakala seterusnya hypothesis testing. Yang ini ialah inferential statistik lah. Yang ada mungkin you buat kolerasi ke, you buat perbezaan mean ke, t-test, ANOVA, MANOVA, MANCOVA. Itu ialah hypothesis testing. Yang menyebabkan you menggunakan inferential statistik. Okey. Yang seterusnya ialah discussion. Discussion ni summary of finding lah. Apa ringkasan ataupun rumusan you punya finding tu. Kan kita nyatakan ayat yang pertama tu you kena nyatakan summary of finding. Jadi nanti kita tengok bagaimana nak menuliskan perkataan ayat-ayat yang menunjukkan discussion ataupun summary of finding. Mula-mula sebelum discussion tu you kena nyatakan apakah dapatan kajian anda secara sepintas lalu, secara umum dalam discussion tu. Okey, misal kata contohnya dapatan kajian menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara motivasi dengan komitmen. Okey. Jadi kenapa ada hubungan? Kan managerial implication kena masukkan. Apa impact dia? Apa implikasi daripada hubungan antara dua pemboleh ubah tu? Kalau misal kata ada hubungan, kenapa? Why? Sokong dengan kajian-kajian lepas. Kenapa tak sama dengan kajian ini? Why? Dalam discussion ni lah perlu kita mencari jawapan kepada
perbincangan yang kita telah buat. Dapatan kajian ada hubungan. Jadi kita kena cari justifikasi kenapa ada hubungan. Adakah terdapat kajian-kajian yang lepas yang menyatakan ada hubungan? Kalau tak ada hubungan, kenapa tak ada hubungan? Itu dalam discussion. Okay, managerial implication, maksudnya kita menjelaskan apakah implikasi kajian kita tu, apa impact dia, apa implikasi dia. Dari segi amalan, dari segi praktikal, dari segi dari segi teori dia. Kata kita kena masukkan kat sini ni dalam ruangan discussion. Lepas tu kita jelaskan juga limitation dan yang seterusnya ialah recommendation for future research. Jadi dalam discussion tu, inilah perkara-perkara yang you kena ada. Inilah ayat-ayat yang menunjukkan summary, yang menunjukkan apa implication dia kajian anda ni, apa limitasi dia, apa recommendation, apa dia punya suggestion kita kepada future research. Ni okey, lebih kurang 1000 hingga 1500 patah perkataan. 1000 hingga 1500 patah perkataan ni dalam berapa muka surat? Mungkin dalam 3 muka surat kot macam tu lah. Okey. Jadi jumlah dia adalah 4000 hingga 7000 patah perkataan. Ini adalah kajian artikel kuantitatif. Okey, boleh faham? Boleh tak boleh? Faham doktor? Boleh. Boleh doktor. Ada nak tanya? Doktor, kalau yang untuk artikel kesahan dengan kebolehpercayaan, finding tu dia punya, kalau saya guna kajian rintis boleh kan doktor kan? Finding dia untuk finding. Untuk finding? Kita hurailah yang kajian rintis tu berkaitan dengan boleh. Cuma yang saya nak tanya mengenai apa tadi? Kejap. Frekuensi dengan statistik asas tu. Yang tu kita cerita pasal objektif kita lah kan, apa yang kita nak dekat kebolehpercayaan dan kesahan tu kan? Okey, kalau misal kata you punya nak tengok kebolehpercayaan instrumen dan kesahan dan kebolehpercayaan. Kesahan dan kebolehpercayaan. Okey. Jadi bagaimana you nak jelaskan deskriptif tu? Kalau ikutkan huraian untuk nak tengok deskriptif kan, mungkin you boleh tengok sebab you nak tengok kesahan dan kebolehpercayaan instrumen. Kan? Bila instrumen ni ada dia punya item-item dia. Kan jadi dalam item-item tu kan ada berapa persen orang menyatakan setuju, tak setuju, kurang setuju dan sebagainya. Ada yang situ tu. Kan? Kalau you tak buat yang tu pun ada nilai mean, standard deviation and dia punya interpretation dia. Betul? Ya, masukkan lah. Okey. Ya, kena masukkan sebab you nak tengok kesahan dan kebolehpercayaan item. Jadi you kena jelaskan betul-betul item tu. Okey, kalau misal kata you gunakan Rush model, kan? Kalau Rush model, dia every item tu ada bacaan-bacaan dia. SL ke, okey, dia ada punya bacaan dia. Kan? Macam tu. Kalau misalnya kata item tu kurang daripada 0.5, you nak gugurkan. Jadi item mana yang you nak gugurkan, item mana yang you kena tambah baik. Jadi you kena tunjukkan satu-satu tu. Proses kesahan dan kebolehpercayaan tu. Okey. Sebab you ambil kesahan dan kebolehpercayaan. You tak ambil you punya keseluruhan you punya research. You punya keseluruhan research mungkin berbeza, betul? Apa tajuk dia yang you punya research? Research saya pengajaran dan pembelajaran dalam talian ke atas efikasi dan kepuasan kerja guru pendidikan Islam. Kan? Kesahan pula. Efikasi apa tadi dulu? Cepat sangat. Efikasi bukan pengajaran dan pembelajaran dalam talian
ke atas, Hmm. efikasi dan kepuasan kerja guru, efikasikan diri dan kepuasan kerja guru pendidikan Islam. Okey, maknanya ada 3 variable kat situ tu kan? Tapi Betul? saya buat untuk artikel ni, betul. Tapi untuk Ah. artikel ni saya ambil satu je. Saya ambil kesahan dan kebolehpercayaan, Instrumen mana? pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Okey. Yang itu je kan? Ya, saya ambil. Jadi you kena, jadi dari segi huraian dia nanti pendahuluan tu pun dah berbeza. Dia lebih fokus kepada aspek PNP, instrumen untuk PNP tu. Kan Dia ada dia punya proses membina instrumen tu perlu dinyatakan. Maksudnya kena ada kerangka kajian dia kan, Doktor? Macam mana? Perlu ke saya masukkan kerangka kajian? Kerangka? Kerangka kajian apa yang nak masukkan? You kena masukkan kerangka untuk instrumen tu. Kerangka kajian salah. Sorry. Kerangka untuk instrumen tu. Boleh masukkan. Dekat metod. Kalau kerangka kajian tak perlu sebab tak semua. Okey Okay. Jadi itu adalah kajian kuantitatif Ya, ikut Koza ni. Okey, jadi untuk kajian kualitatif, ini kita gunakan Rowan and Rowan. Okey, kita ada introduction 500, method, approach, setting, sampling, kan? Ini berbeza sedikit lah. Introduction tu sama je kan? Method, approach. Kalau kita tengok kat sini ni, macam literature review tak ada. Tetapi mungkin kita boleh masukkan dalam literature review tu di mana-mana. Mungkin literature review kita boleh masukkan dalam introduction, citation. Dia tidak ada, kalau ikut Rowan ni, dia tidak ada satu subtopik literature review, tetapi dia ada introduction. Jadi, citation tu boleh anda masukkan dalam introduction, dalam method, dalam approach, setting, sampling dan sebagainya lah. Sehingga discussion kat sini ni. Dia ni sikit lah, 3,500. Sebab ini adalah kajian kualitatif. Kualitatif, kalau you tengok dari segi konsep kualitatif, dia akan produce conceptual, produce theory. Jadi dia berbeza sedikit. Sebabnya apa? Sebabnya kalau ikutkan kenapa dia tidak ada subtopik untuk literature review? Sebab kajian kualitatif, data tu, daripada data tu barulah timbul literature. Macam tu. Sebab dia nak dapat grounded, nak dapat asas dalam satu teori tu. Okey, boleh faham? Okey. Jadi tugasan seterusnya, ini rasanya tak ada lah ni. Untuk aktiviti kumpulan ni, kalau saya face to face memang akan ada kumpulan-kumpulan akan buat bentang, kita akan buat kerja kat dalam kelas kan. Tapi untuk yang ni saya lebih kepada saya berikan kuliah, lepas tu kita semak. Semak you punya kertas artikel tersebut. Okey? Jadi yang lain ni tak perlulah. Jadi bagian-bagian kumpulan ni tak perlulah. Okey? Habis untuk pengenalan kursus. Okay, saya buka kepada soalan sebelum kita mula pengenalan. Doktor nak tanya, bagaimana kita nak nak ubah daripada pengenalan tesis kita tu kita masuk pada pengenalan artikel. Apa elemen kita kena masukkan? Adakah sama ataupun? Itu senang je. Nanti kita tengok nota ni. Tunggu lepas ni. Okey. Kita nak habis nanti pukul apa ni? Pukul apa tengoklah nanti. 9 ni tengok 9.45 ke nanti habislah. Okey. Assalamualaikum Doktor. Tanya dulu. Saya tanya sikit sebab saya ni terlambat masuk tadi. Bukan saya terlambat masuk, saya dah apply masuk tadi daripada 8.45 tapi tak di approve masuk tadi kan, tak di accept masuk. Jadi saya baru je masuk ni.
Jadi saya nak tanya yang bahagian-bahagian atas tadi tu, sebelum daripada tu ada benda yang penting tak Doktor? Sebab saya tertinggal sebelum daripada kuantitatif tadi yang Doktor terangkan tadi. Tak ada, sama je. Ini je. Tak ada ya? Tak ada. Saya risau ada saya tertinggal apa-apa yang itulah penting dekat atas tu. Okey. Doktor, nak tanya. Maksudnya kita punya tugasan ni maksudnya di akhir pembelajaran nanti buat jurnal lah. Itu tugasan kita. Hasil jurnal setiap tu. individu. Dan tak ada pembentangan dan hasil dia tu boleh hantar ke jurnal ke, you nak pergi seminar ke untuk syarat you bergraduat tu. Okey. Kan? Jangan sampai tunggu hujung semester. Maknanya dalam proses ni pun you dah ada semua kan? Hantar je. Jangan tunggu. Mana dah boleh tanyalah Doktor mana-mana maksudnya. Macam mana? Kita dah boleh aim lah kita nak hantar kat mana Doktor maksudnya. Boleh. Banyaklah jurnal yang biasanya kalau macam humanistic and social science tu dalam lebih kurang dalam 200.5 ke 300 macam tu. Satu artikel. Daripada you bentang dalam seminar, baik you hantar pergi jurnal-jurnal macam tu. Ada juga dia jurnal Islamization tu pun ada juga. Ada juga student-student saya hantar kat situ. Yang itu jurnal yang berwasit lah. Berwasit MySite. MySite ni ialah jurnal yang berwasit yang diterima pakai untuk you punya syarat bergraduat lah. Okey? Kalau Doktor boleh senaraikan tak? Doktor boleh senaraikan tak? Apa ni? Senarai tempat yang Doktor cadang lah maksudnya. Kau nak tulis bahasa Inggeris ke bahasa Jepun? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu lah Doktor. Zul seorang je bahasa Inggeris kot. Bahasa Melayu. Ada. Kalau ada bahasa Inggeris lagi bagus. Hantarlah dekat ERA ke tanah Scopus. Scopus mahal sangat kan. Scopus 3-4 ribu. Tapi Doktor, macam kami ni syarat berwasit je. Syarat je Doktor, kita orang nak ambil syarat je. Itulah, hantarlah ERA barulah standard sikit. ERA dalam 7-800 macam tu. ERA apa ringkasan dia Doktor? ERA. ERA tu ialah Educational Research Australia punya. ERA. Okey, ERA tu dalam lebih kurang ni lah, dalam lebih kurang 7-800 je. Mana yang dapat SLP tu, duit belana tu, pergi hantar dekat ERA tu. Kan? You dapat apa nama, you dapat you dapat beasiswa kan, tiap bulan 900 kan? Betul? ERA ni Master 900 ke? Berapa dapat Rusdan? 900. Apa dia? ERA ni Scopus ke Doktor? Scopus 3-4 ribu. 3-4 ribu. Tak payahlah Scopus. Okay. ERA ni boleh bahasa Melayu ke Doktor? Tak ada lah bahasa Melayu. Buatlah bahasa Inggeris. Translate ke tu? Okey, boleh je. Kan? You bagi orang suruh translate lah. Kalau tak, buatlah Google Translate. Lepas tu you baca banyak-banyak kali. Ini macam salah je, you buat sikit-sikit. Okey? Doktor, satu lagi nak tanya. Untuk yang kami punya syarat bergradasi tu, jurnal berwasit, adakah jurnal yang kita hantar tu mesti sama dengan bidang kajian kita, ataupun tak kisah apa-apa jurnal yang kita hantar tu dikira sebagai syarat untuk bergradasi tu? Untuk bergraduasi tu tak ada mana-mana ditetapkan. Okey, you boleh lah hantar mana-mana jurnal tu. Cumanya jurnal tu ada aim and scope dia tau. Ada dia punya scope dia. Maksud scope tu adalah ada bidang-bidang yang diterima oleh jurnal tersebut. Jurnal tu ada dia punya syarat-syarat dia.
Jadi you kena follow syarat yang ditetapkan oleh jurnal yang you nak hantar tu. Nanti saya cuba tengok yang berkaitan dengan pendidikan Islam tu ke, nanti saya tengok. Ada hari tu student saya hantar. Okey. Okey, jadi kita teruskan dengan Doktor sekejap, boleh nak tanya satu boleh? Apa nak tanya kau Fanny? Doktor, sebelum saya macam nak mendalam tentang saya boleh percayaan kan doktor kan? Doktor dengar tak? Doktor? Dengar saya tak? Okey. Saya nak tanya doktor, kalau ikut okey lagi ni. Sila teruskan. Okay. Teruskan. Untuk kesahan kandungan kan doktor kan? Okey, untuk kesahan kandungan macam ada saya tengok dia memerlukan pakar tu kalau ikut Lausher dia 5 orang kan doktor kan? Itu CVR. Kalau pakar tak sampai 5 orang, boleh ke kalau guna CVI doktor? Untuk kesahan kandungan. Okey, kalau macam kesahan kandungan, literature dia cakap apa? Adakah dia semestinya 5 ataupun 3 dah cukup? Dia depend kepada literature yang you nak gunakan untuk nak you support you punya nak lihat dari segi kesahan tu. Okay, you kena state kepada ni lah. Kalau misal kata you kata 5, ada juga scholar yang menyatakan 3 pakar dah cukup untuk mengesahkan instrumen, kan? Jadi you gunakan yang 3 pun okey. Yang penting ada justifikasi. Boleh, Fanny? Boleh doktor. Kalau guna CVI boleh ke doktor untuk kesahan kandungan? Dia beza sangat ke doktor CVI dengan CVR? Tak ada pun. Beza tu memanglah ada beza. Tapi dua-dua tu untuk tujuan kita nak mengesahkan instrumen kita kan. Tak ada masalah. Tak ada salah pun. Okay, jadi kalau saya masuk CVI boleh lah kan doktor? Boleh. Cuma kena ada ni lah kita cite tu lah kan? Ya, mesti ada citation. Dalam kita belajar ni, you peringkat master yang you buat thesis kan, thesis ke kata projek ke, you ni cari alasan je, kena cari alasan. Kalau you kata ni apa dia punya citation dia, itu je. Kalau you kata kalau orang tanya tu kenapa you guna itu, jawab tak adalah. Okey, memang kena cari salah lah kalau you dalam Fiverr lah. Okey. Okey. Ada lagi pertanyaan? Doktor, kiranya untuk pemarkahan subjek PA2 ni 100% bergantung pada artikel yang kita hasilkan ke? Ya. Ataupun ada pembentangan? Tapi dia punya proses dia, okey, pengenalan mungkin 10 markah. Okey, literature review 10. Sampailah habis. Okey. Kita ada laporan ternitin 5 markah. Okey. Plagiarism punya tu kan. Lepas tu pembentangan, Pembentangan kita buat tiap-tiap minggu ada pembentangan, maknanya pembentangan akhir kita tak ada lah. Sebab tiap-tiap minggu you kena akan bentang punya. Tiap-tiap orang kena bentang. Tak ada kecuali ni. Jadi you kena prepare je lah. Bukan saya nak marah pun. Kita belajar satu-satu. Bukan senang nanti nak ngajar you tau. Nak kena buat ayat macam ni, buat ayat macam ni. Okey. Okey doktor, terima kasih. Okey, jadi kita tengok terus, kita stopkan ni. 9.25 dah. Ingatkan malam ni saya niat kan. Ni malam ni 1 jam je lah. Tapi tengoklah nanti. Saya kadang-kadang bila buat kelas ni lalu panjang-panjang kadang-kadang. Masa tempoh hari kan yang lepas, semester lepas, sampai pukul 11.30 saya punya kelas tahu. Kan masa tu ada puasa ke? Puasa kan?
Puasa kadang-kadang saya buat mula kelas pukul 9.30. 9.30 sampai pukul 11.30. Okey je budak-budak tu. Jadi semester ni tak ada puasa. Okeylah. Okey, kita teruskan tajuk yang pertama, pengenalan. Okey, nampak ni? Ni ada elemen. Okey, nampak doktor. Elemen. Nampak. Okey. Jadi dalam pengenalan maksudnya subtopik pengenalan. Okey? Selepas you abstract tu, bawah tu adalah pengenalan, Jadi dalam pengenalan ni ada 6 elemen yang perlu ada. Yang perlu ada dalam you punya penulisan. Yang pertama ialah memberikan gambaran menyeluruh tentang tajuk kajian ataupun topik kajian. Okey? Nanti kita tengok macam mana buat ayat dia. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, menyatakan kepentingan kajian. Apa pentingnya kajian you tu? Ini ayat yang pertama, ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga ialah menyatakan kajian literatur yang berkaitan dengan tajuk kajian. Okey. Elemen yang keempat menyatakan jurang kajian dan sumbangan kajian. Nanti saya kaitkan dengan you punya dalam tesis tu kat mana tempat dia. Okey. Yang kelima menjelaskan tentang masalah kajian ataupun penyataan masalah. Kat sini ni objektif kajian, metodologi kajian. Metodologi kajian ni bukan metod yang tu Metodologi kajian ni ialah secara menyentuh secara tak langsung sahaja. Kan yang secara mendalam kita masukkan dalam apa nama metod kajian tadi tu. Okey, dan yang keenam ialah struktur kajian. Struktur kajian tu ialah bagaimana kajian itu dibincangkan dalam you punya apa nama artikel tu. Ini lebih kepada elemen yang keenam ni ialah struktur you punya artikel tu. Artikel kajian lah Mungkin kita kejap ya. Ini lebih kepada struktur artikel tu. Kajian tu. Okey. Jadi kita tengok elemen yang pertama, memberikan gambaran menyeluruh tajuk kajian. Jadi nanti bila you dah habis kelas tu, kelas ni, nanti saya masukkan dalam grup apa nama nota ni. Jadi you balik, memang you balik kan? Lupa lah. Dekat rumah tu, kan besok cuti kan? Besok cuti ke? Besok bekerja hari Sabtu, Ahad kan? Jadi you tengok you punya artikel tu, ada tak elemen yang pertama ni? Ada tak elemen yang kedua sampai elemen yang ke-6? Adakah you tulis tu ikut bantai semacam je? Jadi elemen yang pertama kita tengok. Elemen yang pertama dia kata memberi gambaran menyeluruh tajuk kajian. Okey? Bagaimana kita nak menyatakan kat sini ni, memberi gambaran menyeluruh ni apa yang perlu ada dalam pengenalan elemen yang pertama ni? Perlu menyatakan topik kajian secara menyeluruh pada ayat atau perenggan yang pertama. Ayat yang pertama, perenggan pertama kena buat topik kajian secara menyeluruh. Yang kedua ialah memberi gambaran kepada pembaca tentang tajuk kajian. Okey, ini sebagai contoh. Contoh tajuk kajian untuk elemen yang pertama ni, okey. Ini saya ambil dalam Qogza. Contoh ni adalah contoh dalam Qogza. Dalam Qogza, buku Qogza tu banyak contoh-contoh yang diberikan untuk nak menjelaskan elemen yang pertama ni. Okey? Jadi kita tengok kat sini ni. Macam mana dia tulis elemen yang pertama. Okey? Okey, jadi kat sini ni tajuk
tajuk kajian yang dia buat ni ialah berkaitan dengan self-service technologies interface ni. Okey. SSTS ni. Okey. Jadi macam mana dia memperkenalkan topik kajian dia tu? Bagaimana dia memperkenalkan topik kajian dia ialah self-service technologies ni. Jadi elemen yang pertama dia nyatakan, dia kata kat sini today's fast paced world is becoming increasing characterized by technologies facilitated transaction. Itu maksudnya dia memberi gambaran menyeluruh tentang penggunaan teknologi, maksudnya berbantukan teknologi ni dalam transaction urus niaga ni, sama ada urus niaga keuangan ke, urus niaga apa ke, dia semakin increasing, semakin meningkat daripada hari ke hari. Macam sekarang ni lah kan, dulu tempoh dalam pandemik COVID-19 banyak urus niaga yang kita jalankan secara online. Jadi bagaimana dia memperkenalkan kat sini ni, dia kata hari ini kan kita fast paced world ni, okey, maknanya kita berinteraksi dengan dunia ni, berdasarkan teknologi semakin meningkat. Itu adalah cara pengarang itu menyatakan topik secara menyeluruh pada ayat yang pertama ataupun perenggan yang pertama. Growing numbers of customer interact with technology to create service outcomes instead of interaction with a service firm employee. Kan Jadi sekarang ni pertambahan bilangan customer, okey, ataupun pelanggan yang berinteraksi dengan teknologi ni semakin bagus berbanding dengan interaction with a service firm employee, kan maksudnya macam sekarang ni lah maksudnya sekarang ni banyak pengajaran dijalankan secara online tanpa berjumpa dengan face to face dengan cikgu, macam tu. Itu cara dia memperkenalkan dia. Mula-mula dia nyatakan kat sini suasana ataupun keadaan masa sekarang ni. Lepas tu yang kedua, pertambahan bilangan customer yang berinteraksi dengan teknologi dalam create service ni. Okey? Dia kata lepas tu self-service technologies are technological interface that enable customers to produce a service independent of direct service employee involvement. Kan example SST include automated teller machine, ATMs, automated hotel checkout, banking by telephone and service over the internet such as Federal Express package tracking and online brokerage service. Okey. Jadi inilah cara bagaimana pengarang itu memberikan gambaran menyeluruh tentang tajuk. Okey. Boleh faham ke tak faham? Faham. Okey, elemen pertama. Boleh faham tak? InsyaAllah boleh Doktor. Boleh Jadi nanti kita tengoklah artikel you tu, ayat yang pertama tu ada tak menunjukkan topik kajian secara menyeluruh? Okey. Doktor nak tanya. Maknanya dia lebih pada ayat kita sendiri, Doktor, maksudnya lebih pada umum lah macam tu. Iyalah. Tapi umum tu adalah isi dia kan. Bukan temberang kita je, maknanya ada sandaran dia. Macam tu. Okey. Jadi nanti kita tengoklah contoh bila nanti kita buat minggu depan, minggu depan kita akan mula tengok pengenalan. Okey, jadi tiap-tiap orang tu kenal pasti kat mana elemen yang pertama, kat mana elemen yang kedua, kat mana elemen yang ketiga. Okey? Nanti saya akan cuba tunjukkanlah. Okey. Doktor, kalau untuk kesahan macam ni juga ke Doktor? Kesahan kandungan, kesahan instrumen tu?
Okey, untuk kesahihan instrumen, you mesti kena cerita berkaitan dengan instrumen. Jangan you ambil pengenalan dalam you punya tesis. Tesis tu, sebab tesis tu berbeza dengan apa yang you buat sekarang ni, betul tak? Maknanya you ambil memang betul-betul satu cerita berkaitan dengan instrumen. Saya tak pasti, nanti saya cuba cari. Sekejap saya cuba cari saya punya artikel. Tapi saya ada juga rujuk beberapa, mungkin tak banyak tapi adalah beberapa saya rujuk. Kalau macam tentang kesahan dan kebolehpercayaan kan doktor, kebanyakannya memulakan perenggan pertama tu dengan kajian dia dulu. Dia tak ada sentuh pun tentang kesahan dan kebolehpercayaan instrumen tu. Kecuali kalau dia punya tajuk tu tentang kesahan kandungan guna CVR. Itu yang saya nampak lah doktor. Okey, dia cerita apa? Dia cerita secara umum. Maksudnya pasal kajian artikel dia dulu. Contoh kalau SST ni, dia cerita juga pasal SST ni juga. Untuk perenggan pertama lah saya tengok. Yang student doktor pun macam tu juga. 2019 ke 2018 saya tengok. Siapa student saya? Sekejap Yang TVET ke? Yang dia buat TVET ke? Saya pun lupa. Salah. Dr. Sahlan. Hasimah Yusof ni ke? Betul. Hasimah Yusof. Dia start dengan kreativiti merupakan isu penting dalam bidang pendidikan macam tu. Start ayat dia, pengenalan dia. Okey. Jadi sebab apa? Sebab dia buat instrumen ni, indeks pembukaan kreativiti ni. Betul? Kan? Okey, ada lagi tak yang saya cuba tengok dalam Google Scholar ni. Comparative is a sub-construct of teaching seen in the community inquiry. Yang Prof Tamuri pun macam tu juga. Okey, saya tengok. Dia mentakdirkan pengurusan sebagai satu kajian ilmiah. Kebanyakan saya confuse sikit doktor kat situ. Kajian dulu. Okay. Dan sampai kat gap sikit bawah sikit baru dia sentuh tentang instrumen. Ada. Sekejap ya. Saya lagi nak baca mana. Efek. Ini pun pada antara lain atas. Sekejap. Okey. Tak ada pula. Okey, ada ini sebagai contoh Ini berkaitan dengan instrumen lah. Ya, saya tutup dulu. Mana dia? Kaza. Tak keluar lah dia. Okey, ada contoh nanti saya bagilah. Okey, dia reliability and validity. Okey, ni ada. Kenapa dia pergi sini Okey. Nampak ke? Nampak doktor. Okey, ini pun ini dalam medical sciences lah Okey. Ini saya dengan apa nama Fakulti Perubatan Ini the tajuk dia ialah the reliability and validity of the Malay Parents Report version of the strength and difficulties questionnaire.
Maksudnya kita kita tengok reliability and validity menggunakan Malay Parents Report version ni. Okey, jadi ini dari segi abstrak dia lah. Okey. Ini tahun bila ni? Tahun 2021. Okey, Februari awal tahun tempoh hari lah. Okey. Jadi dalam introduction ni kita lebih kepada menekankan tentang the strength and difficulties questionnaire lah. Mana secara umum ni dia cerita berkaitan dengan questionnaire ni. Kan was first developed by Goodman in the UK using the DSM-4 classification and factor analysis. The SDQ has been widely used in addition to another questionnaire that measures similar aspect of children functioning such as a Rutter questionnaire. Jadi maknanya alat kajian ini bagaimana dia dikaitkan dengan alat-alat yang lain lah, yang lebih kurang mengukur lebih kurang dari segi tujuan dia. Jadi kat sini kita nampak dalam ayat yang pertama itu dia lebih menekankan tentang tajuk dia. Tajuk dia kalau kita tengok kat sini ialah Reliability and Validity Malay Parent Report Version, okay, of the Strength and Difficulties Questionnaire. Jadi macam you nak buat tu, mungkin you boleh memperkenalkan sedikit tentang you punya questionnaire tu. Okay. Dia punya apa dia punya kandungan questionnaire tersebut. Okay. Itu ayat yang pertama. Nak menunjukkan bahawa dalam introduction tu elemen yang pertama ialah memperkenalkan topik secara umum, secara keseluruhan. Okey, boleh faham? Okay, maksudnya secara umum tu maksudnya kita cerita pasal kesahan dan boleh kepercayaan ataupun tajuk kajian kita dahulu? Tajuk, topik tu. Jangan you cerita kesahan dan kepercayaan adalah bla bla bla. Tak mau. Sebab you nak fokus kepada you punya instrumen tu. Kan? Dia bukan dalam bentuk nota. Kalau you katakan tu kesahan adalah merupakan bla 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 macam ni, itu ialah nota, buku teks. Kita tak nak. Okey? Jadi fokus kepada you punya topik lah. Okey. Jadi kita masuk balik nota tadi tu. Okey. Ni elemen yang kedua, elemen satu, perkara yang kedua. Memberi gambaran kepada pemaja tentang tajuk kajian lah, sebagai contoh tadi tu. Ini baru elemen 1, ada 6 ni. Bila nak habis ni? Okey, ini apa lagi? Ini dah kan? Okey, dah. Ini elemen yang kedua, menyatakan kepentingan kajian. Menjelaskan kepada pembaca tentang kenapa perlunya kajian ini dijalankan. Menerangkan isu yang menyebabkan kajian ini dilaksanakan sebagai contoh. Okey. Moreover, several emerging trends in the marketplace such as heightened customer expectation, advance in technology and new form of competition arising from the internet and e-commerce, and increasing deregulation of many service industries are bringing increased competition to market. Okay. Jadi ini elemen 2 dan elemen yang ketiga dia sekalikan lah. Jadi elemen yang kedua ni menjelaskan kenapa pentingnya. Kat sini ni dinyatakan lah. Yang dia kata customer expectation, advance in technology and new form, okay, of competition. Berkaitan dengan competition dalam menyediakan apa nama e-commerce. Dalam industri service industries ni. Okey, itu dinyatakan ada kat situ, ada kajian-kajian lepas yang mengkaji tentang many service industries are bringing increased competition to market. Mengapa dalam service industry ni dia akan meningkatkan competition dalam dalam marketing lah ataupun dalam market tersebut. Okey.
Jadi because of this competition, many service firm are developing new service, but there is a lack of strategy focus on NSD and development competencies. Okay, jadi dengan adanya competition itu, jadi banyak firm-firm, service firm ni membangunkan dia punya new service, new service yang ada kaitan dengan penggunaan teknologi dan juga internet tadi tu. Itu yang dinyatakan tu, itu adalah pentingnya kajian itu dijalankan. Kenapa servis provider ni yang awal yang tadi tu, yang pertama tadi tu kan, kenapa self service technologies ni perlu dikaji. Sebab apa? Sebab kajian-kajian menjelaskan bahawa dengan adanya servis teknologi tadi tu, dia boleh meningkatkan competition. Bila meningkatkan competition, maksudnya antara servis industri itu akan berlumba-lumba menghasilkan ataupun menyediakan new service lah. Macam sekarang ni, kita ada Lazada, kita ada Shopee, kita ada apa lagi? Lazada, apa lagi Zalora dan sebagainya. Yang kita sentiasa, orang dulu dah jauh ketinggalan dah. Sekarang ni competition dia macam penggunaan dulu pejabat pos kan. Dulu pejabat pos tak ada persaingan. Sekarang ni bila ada Shopee, ada Grab, ada JNT, ada apa lagi, banyak servis-servis provider yang compete dengan Pos Malaysia. Jadi inilah dia punya pentingnya kajian itu dijalankan. Kenapa servis teknologi itu perlu dikaji benda tu. Okey. Jadi dalam elemen yang kedua ni, dalam pengenalan, mesti kita menjelaskanlah kepada pembaca kenapa kajian itu dijalankan. Kalau misal kata dalam you buat keesahan dan kebolehpercayaan tadi itu, kenapa perlunya you melaksanakan menguji keesahan dan kebolehpercayaan? Adakah instrumen yang sebelum ini tidak mempunyai keesahan yang bagus dalam mengukur apa yang you nak ukur? Itu kita kena bincangkan. Itu sebagai contoh lah. Jadi nanti bila you dah ada artikel tu, maksudnya kita tahulah macam mana kita nak menyatakan kepada pembaca kajian itu perlu dijalankan. Ada tak ayat yang menerangkan perlunya kajian itu dijalankan? Okey, Doktor sekejap. Saya dan ada 2 orang sahabat dalam ni lah akan buat berkaitan dengan analisis keperluan. Okey, analisis keperluan berkaitan dengan pembangunan aplikasi. Jadi bahagian kepentingan ni maksudnya kita justifikan kenapa perlunya pembangunan aplikasi. Betul tak doktor? Betul. Adakah aplikasi-aplikasi yang sebelum ni tak memberikan manfaat ataupun tak memberikan kesan yang bagus, yang tak efektif untuk nak dalam apa? Punya pembangunan tu dalam apa? Dalam pengajaran prasekolah. Dalam pengajaran prasekolah. Adakah modul-modul prasekolah yang dulu-dulu tu tak berkesan, tak bagus. Dari segi kandungan dia, dari segi struktur dia, dari segi pelaksanaan dia. Itu yang you kena jelaskan kat situ. Dia faham? Sebenarnya dalam tesis bab 1, 2, 3 tu ada benda tu. Cumanya you kena reorganize, you ambil mana ayat-ayat yang menggambarkan elemen-elemen tu. Sebab itulah dia berbeza. You kena macam mana you kena, sebab artikel ni dia kompres, dia you kompreskan, you kena analisis, you kena sintesiskan daripada yang panjang-panjang tu.
Daripada elemen satu tadi doktor, maksudnya elemen satu tu kita ceritakan orang kata aplikasi secara global, lepas tu masuk ke Malaysia, lepas tu kita ceritakan kepentingan. Betul tak? Betul doktor? Ataupun kita terus fokus kepada pendidikan. Aplikasi tu dalam pendidikan terus. Aplikasi mudah alih dalam pendidikan. Aplikasi mudah alih dalam pendidikan. You kena ceritalah sikit kenapa perlunya teknologi mudah alih tu dalam kita punya pendidikan. Okay, boleh tak saya tunjukkan perenggan tapi buat ni sebelum ni saya buat tanpa orang kata tak tahu cara. Doktor boleh tengok tak? Memang salah mata nanti kita akan tengok. Lah. Kita tak habis lagi. Kita tak habis lagi nanti kita tengok. Kita tak habis lagi. Mungkin minggu depan tu kita boleh bentangkan tiap-tiap orang lah kot. Untuk elemen yang lain yang saya ni lah. Untuk pengenalan elemen pertama. Macam tu kan. Betul tak betul? Ini ada tak ada. Dia menggambarkan ke tak. Jadi kita semak satu-satu. Okey boleh Okay. Ini elemen yang kedua. Kita teruskan. Itulah. Ya kan saya buat sejam kan. Dah pukul 10 dah. Okey. Elemen yang ketiga, menyatakan kajian literatur berkaitan dengan tajuk kajian. Menyatakan kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan elemen yang kedua, memberi sokongan kepada literature, kepada isu-isu kajian. Contoh, ini maksudnya kita citation lah. Penulisan dengan betul. Contohnya, inilah WOMS 2000, the competition, many service firm are developing new service, but there is a lack strategies or focus on SSD and development competencies. Okay, ini adalah contoh-contoh kajian-kajian lepas lah. Kena masukkan semua kat sini ni. Okay, maksudnya you kena sokong dengan kajian-kajian lepas dalam pengenalan juga. Itu elemen yang ketiga. Okay, kita teruskanlah dulu elemen yang keempat, menyatakan jurang. Okey. Menyatakan jurang kajian dan sumbangan kajian ini you boleh ambil daripada penyataan masalah anda. Dalam tesis tu ada penyataan masalah, jadi kena ambil daripada situ dan olah balik semula. Dikata kat sini apa yang perlu ada dalam elemen 4 ni, menjelaskan jurang kajian yang dijalankan dengan kajian-kajian lepas, apa kajian-kajian yang orang dah buat, dan apa kajian-kajian yang akan anda buat. Okey, perbezaan kajian ini dengan kajian lain. Okey, kajian ini dapat memberi sumbangan kepada siapa? Kena masukkan kat sini elemen 4 ni, main contribution. That is the research attempt to identify key stages of the development process and ties them to customer involvement and put input for the first time. Okey, ni adalah dia punya tu yang maksud dia. Okey, kita teruskan dulu. Kita nak habiskan ni. Jadi minggu depan kita terus kepada pembentangan. Ini elemen yang kelima, menyatakan beberapa perkara, masalah utama kajian, objektif kajian dan juga batasan kajian secara keseluruhan. Okey. Elemen yang kelima ni berkaitan dengan against this background, the purpose of the research to answer the research question. How can a NSD program in the financial service industry be managed? Okay, ini elemen yang kelima. Menyatakan masalah utama dia, apa tujuan dia, tujuan kajian tersebut. Okay. Jadi ikut je lah kat sini ni. Walaupun kalau you tak nak gunakan ada nombor-nombor dia tu, you tuliskan ikut ayat je. Okay, kat sini. More specifically, this research has two objectives: to develop model, to explore the input that customer provide at various stages of the NSD process. Okay, ini elemen yang ke-5. Dan elemen yang akhir sekali ialah struktur keseluruhan artikel. Jadi you nyatakan kat situ perenggan yang akhir sebelum dalam pengenalan ni, okay, you ceritakan sedikit turutan pembahagian dalam penulisan anda tu. Contohnya kat sini, the rest of the article is structured as follow.
First, the extant literature on service encounters, self-service technologies and customer response to SST encounters are reviewed. Okay, this is followed by the description of the research method and procedure used in the study. The result of our inquiry are then discussed. Finally, implication, limitation and direction for future research are offered. Jadi ini adalah ayat ataupun perenggan yang menceritakan struktur artikel kita tu. Struktur artikel kita yang first, kita apa yang kita nyatakan, kita membincangkan tentang apa literature, selepas daripada tu kan literature on service, lepas tu method, prosedur dia, lepas tu finding dan juga discussion lah. Ini elemen yang ke-6. Jadi untuk itu penulisan pengenalan ini ada 6 elemen sekurang-kurangnya. Okey? Dan anda perlu buat dalam satu subtopik. Mungkin dalam beberapa perenggan, dalam beberapa perenggan dalam pengenalan. Maksudnya dalam pengenalan tu ada objektif, ada masalah, ada metodologi secara keseluruhan, ada jurang kat situ. Maksudnya kat sini ni elemen 4, 5 ni, elemen 4, 5 ni adalah you boleh ambil daripada penyataan masalah. Kan? Jadi dalam artikel dia tidak ditulis penyataan masalah sebagai subtopik ataupun subheading tu. Tetapi kita masukkan dalam pengenalan. Nanti kita tengok contoh-contoh. Maknanya setiap satu elemen ni satu perenggan ke ataupun macam mana nak buat perenggan tu, Doktor? Okey, terpulang kepada you. Mungkin elemen 1 tu oleh sebab banyak, mungkin you boleh jadikan sebagai satu perenggan. Kan? Perenggan dalam dia tu ada beberapa ayat lah. Ayat yang ada gambaran menyeluruh tajuk, ada kepentingan kajian kat situ kan. Macam contoh yang tadi tu. Okey. Jadi dari segi pemerenganan tu terpulang kepada anda lah. Macam mana you nak buat tu. Okey. Maksudnya bukan subtopik. Maksudnya bukan subtopik yang berbeza lah, Doktor. Di bawah pengenalan lah. Maksudnya pengenalan. Bukan, maksudnya bukan LR kita buka subtopik lain. 2.0 ke lain Tak. LR nanti subtopik lain. Selepas ni elemen yang kedua ialah literature review. Jadi dalam pengenalan tu kan dia campur kat situ kan. Dalam satu subtopik pengenalan tu, kat situlah ada background, research background, kat situlah ada objektif, kat situlah ada masalah, kat situlah ada jurang kajian tadi tu, kepentingan dia semua masuk dalam situ. Dia tidak ada subtopik untuk problem statement, objektif, research objektif, research question, tak ada. Kita jadikan satu dalam pengenalan. Okey? Jadi nanti you murnikan you punya artikel tu, semak menggunakan senarai semak kita ni, betul tak betul? Ada tak kita tulis benda-benda tu? Okey. Boleh faham? Doktor, satu lagi, tapi ada juga artikel-artikel yang dia pecahkan masalah kajian, Doktor. Okey. Artikel kalau dekat Malaysia, kalau dekat Malaysia ada juga orang macam tu buat macam tu. Kan? Itu ada juga, tapi tak menjadilah satu kesalahan. Oleh sebab kita ni menggunakan kitab kita ialah Quoza, jadi kita kena follow lah Quoza. Okey. Kan? Bila you nak hantar artikel tu ke jurnal luar negara, jadi kita ada panduan kita. Kan jadi maksudnya nanti kita ikut garis panduan tempat yang kita nak publish lah. Ya. Nanti. Ya. Okey. Terima kasih, Doktor. Jadi jurnal tu dia ada garis panduan yang berbeza. Tapi untuk Quoza ni dia universal. Maknanya mudah untuk you nak modified kepada bentuk-bentuk jurnal-jurnal yang lain. Sebab jurnal-jurnal lain tu lebih
banyak menggunakan APA style, bagaimana kita nak buat tu. Okey, jadi Quasar ni lebih bersifat universal lah. Okey, you boleh guna dalam jurnal dalam luar negara dan juga dalam negara. Okey, jadi rasanya itu saja. Okey, saya pun dah penat. Jadi kita jumpalah minggu hadapan pada pukul 8.30. Okey, jadi minggu depan tak ada lagi nak cerita-cerita berkaitan dengan apa keperluan kursus dan sebagainya. Minggu depan kita terus je buat pembentangan. Pembentangan. Doktor, saya nak tanya. Berkenaan yang artikel ni, saya kena pilih satu daripada objektif dalam penulisan tesis tu ke? Tidak semestinya, terpulang kepada you. Terpulang. Kalau you rasa you nak ambil dua objektif untuk jadikan artikel, tapi you punya gambaran menyeluruh tentang tajuk kajian tu lebih kepada dua pemboleh ubah tu lah, dua soalan kajian tu lah, ataupun satu soalan kajian. Jadi terpulang pada you lah. Jadi nanti kalau saya tengok you punya objektif tu misal kata ada satu contohnya. Jadi saya kena tengok adakah gambaran menyeluruh itu menggambarkan objektif tersebut. Macam tu. Maksudnya sama lah macam kawan you tadi tu. Kesan dan kebolehan. Macam mana? Maknanya 6 elemen ni mesti spesifik berkaitan dengan objektif yang saya nak buat tu lah, berkaitan artikel tu. Ya. Macam yang tadilah dia buat apa nama efikasi kendiri lah dengan apa benda tadi tu. Dengan PNP apa online. Takkanlah dia buat instrumen tapi dia buat kat situ hubungan antara A dengan B ada dengan C. Tak kena lah. Kan? Jadi kita kena sesuaikan objektif tu. Okey? Okey. Betul. Adakah sama bentuk artikel kajian rintis dengan kajian penuh lah kita punya responden tu? Sama je, tapi cuma dapatan kajian tu lah berbeza. Beza dari sudut dapatan kajian tu je lah. Jadi segi bilangan dia tu berbeza lah. Bentuk sama lah. Bentuk sama. Okey, baik. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, rasanya itu saja daripada saya. Jadi saya kena download dulu attendance list ni. Okey, kejap ya. Mana tadi? Okey, attendance list. Ini apa nama? PA2. Jadi saya Doktor, nanti minta tolong doktor kongsikan yang artikel kesahan dan kepercayaan yang doktor tunjuk tadi. Boleh. Okay, terima kasih. Bila nak. Secepat mungkin. Doktor, nota ni tak ada dalam UKM Folio? Rasanya tak ada, saya buat sendiri. Nanti saya bagilah. Nanti saya bagi. Okey? Saya dah buat attendance list. Okey, jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi mendengar celoteh saya. Semoga anda semua terhibur. Okey, jadi rasanya itu sajalah daripada saya. Kita jumpa pada minggu hadapan masa dan ruang yang sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, doktor. Okey, sama. Ya dah.